Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Dayang Masita binti Abang Harun, nombor matrik 21959. Pagi ini saya akan membentangkan berkenaan dengan proses pengakroniman dan penggunaan terkini di Malaysia. Seterusnya ialah jenis pengakroniman. Jenis pengakroniman ni terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah gabungan huruf beberapa perkataan, di mana contohnya dapat dilihat di sini ialah ABIM, yang merupakan perkataan asalnya ialah Angkatan Belia Islam Malaysia. Yang kedua ialah UUM, di mana perkataan awalnya ialah Universiti Utara Malaysia. Yang kedua ialah gabungan huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan. Contohnya ialah Intan, iaitu merupakan Institut Takbir Awam. Yang kedua ialah Perhilitan, iaitu Perlindungan Liar Taman Negara. Yang ketiga ialah gabungan suku awal perkataan, iaitu Halaju, di mana perkataan asalnya ialah Had Laju. Yang kedua ialah Pawagam, di mana perkataan asalnya ialah Panggung Wayang Gambar. Yang keempat ialah gabungan bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya. Contohnya ialah debunga, iaitu perkataan asalnya ialah debu bunga. Yang kedua ialah jenama, iaitu perkataan asalnya ialah jenis nama. Seterusnya ialah kelebihan dan kelemahan akronim. Di mana yang pertama ialah kelebihan akronim. Kelebihan akronim ni terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah mudah untuk mengingati sesuatu perkataan dengan perkataan yang lebih singkat, di mana kebanyakan akronim ni adalah berasal dari perkataan yang panjang dan perkataan tersebut akan disingkatkan menjadi perkataan yang lebih pendek, di mana ia akan menjalani proses-proses pengakroniman yang telah diterangkan tadi. Oleh itu, kita akan lebih mudah untuk mengingati perkataan tersebut, di mana pada asalnya ialah perkataan yang panjang menjadi lebih singkat. Yang kedua ialah menjadikan pembelajaran lebih seronok. Akronim ni juga digunakan dalam pembelajaran, di mana cikgu akan menggunakan konsep akronim ni dalam menyampaikan sesuatu fakta yang penting untuk pelajar lebih mudah untuk menghafal. Yang ketiga adalah pembentukan kata yang padat. Pembentukan kata yang padat ni merupakan proses pengakroniman perkataan itu tersebut, di mana pembentukan kata dia adalah sangat padat dan sangat sesuai dengan perkataan yang ingin diakronimkan. Yang keempat ialah mudah untuk disebut, di mana contohnya ialah perkataan yang panjang kemudian diakronimkan, membuatkan kita lebih mudah untuk menyebut perkataan tersebut. Contohnya ialah Universiti Utara Malaysia. Setelah diakronimkan, dia akan menjadi UUM. Kemudian ialah kelemahan akronim. Untuk kelemahan akronim ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah mutu bahasa Melayu terhakis. Yang kedua ialah nama asal sesebuah institusi akan dilupakan, sebab kita akan cenderung untuk mengingati nama universiti tersebut dengan nama akronim. Yang ketiga ialah wujud pertindihan akronim, di mana terdapat akronim yang mempunyai perkataan yang sama dengan perkataan asal. Contohnya ialah AWAS. Akronim AWAS iaitu perkataan asalnya adalah AWAS. Oleh itu, wujudnya pertindihan akronim di situ. Seterusnya kita akan melihat pula perbezaan antara singkatan dengan akronim. Untuk perbezaan antara singkatan dengan akronim ni, boleh lihat yang pertama ialah definisi. Definisi untuk singkatan ini merupakan perkataan yang tertentu yang disingkatkan dan diringkaskan. Akronim pula ia merupakan terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama dan suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Yang kedua ialah ciri-ciri. Ciri-ciri singkatan ni tidak disebutkan sebagai satu perkataan, manakala akronim ni disebutkan sebagai satu perkataan. Contohnya ialah singkatan Puan, Encik, Doktor, yang merupakan perkataan asalnya Puan, Encik, Doktor, di mana ia akan menjadi lebih singkat dengan perkataan PN, EN dengan DR. Akronim pula ialah contoh akronim pula ialah cerpen dan bernama, iaitu cerpen dan bernama ini merupakan
ia terbentuk daripada gabungan huruf yang menjadikan ia sebagai satu perkataan. Kemudian kita akan melihat pula untuk penggunaan pengakroniman di Malaysia. Penggunaan pengakroniman ni yang pertama ialah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, akronim digunakan untuk memudahkan proses untuk mengingati sesuatu pelajaran. Contohnya ialah dalam subjek sejarah iaitu piramid yang merupakan akronim yang dibuat melalui tajuk tamadun Mesir. Yang kedua ialah bidang perubatan. Akronim ni juga digunakan dalam bidang perubatan di mana akronim selalu digunakan dalam preskripsi ubat, arahan doktor dan juga buku perubatan dan keibubapaan, di mana doktor akan menggunakan jenis-jenis akronim ni dalam membuat skripsi ubat, dan juga arahan doktor pun diorang akan gunakan akronim ni. Contohnya ialah BP yang merupakan tekanan darah, iaitu dalam bahasa Inggeris ialah blood pressure. Yang kedua ialah BMI, di mana ia merupakan indeks jisim darah, di mana dalam bahasa Inggerisnya ialah body mass index. Penggunaan yang ketiga pula dapat dilihat dalam institusi pendidikan, di mana akronim ini lebih akan digunakan dalam penamaan institusi pendidikan tersebut. Contohnya ialah UUM dan juga UNIMAS yang merupakan perkataan asalnya ialah Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Malaysia Sarawak. Penggunaan yang keempat ialah dalam bidang ekonomi. Akronim ni juga digunakan dalam bidang bahagian kewangan dan juga perbankan. Kebiasaannya akronim ini digunakan dalam laporan kewangan. Contohnya ialah BSN yang merupakan perkataan asalnya ialah Bank Simpanan Nasional. Yang kedua ialah BNN yang merupakan Bank Negara Malaysia dan juga GST iaitu Cukai Barangan dan Perkhidmatan. Kesimpulannya, pengakroniman ini melibatkan beberapa proses di mana ia akan membentuk bentuk-bentuk akronim yang berbeza. Walau bagaimanapun, akronim ini adalah berbeza dengan singkatan di mana ia mempunyai kelemahan dan kebaikannya yang tersendiri. Di samping penggunaannya juga meluas di Malaysia dalam bidang-bidang tertentu. Sekian, terima kasih.